Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Selamat berhujung minggu. Hari ini hari Ahad. So, selamat merancang untuk productivity untuk minggu hadapan lah yang akan bermula esok. Okay, so hari ini, hari ini siap santai je. Okay, since hari Ahad. So, I nak mainkan satu video tentang bagaimana bayi terbentuk di dalam rahim ibu. Okay, so mungkin kita sesekali kita bagus juga nak kata mengimbau kembali macam mana kita dijadikan, okay, dan sebenarnya apa yang kita lalu sekarang adalah something yang telah ditetapkan dah lama dah sebelum ni. Okay, so bila saya lihat video ni saya macam mana kita nak kata sebab apa yang kita nak kadang-kadang tu bukanlah apa yang Allah dah bagi. Okay, so kita reflect lah benda ni. Okay, so sempena musim PKP ni, jadi mana tahu kita just bina sedikit knowledge on how baby is developed. Okay, so saya kongsikan. Hari ni santai-santai je, tak ada knowledge sangat. Okay. 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 Nampak ya? So this is the amazing journey of a human baby. So I would like to share with you guys dalam 3 minit lebih. Alright, let's go.
Right. Okay. So based on this, kita tengok komen. Okay. So some replies. Sekejap ya. Alright. So this is miracle lah. The creator of the whole universe can. Alright. Sekejap ya. Saya stop dulu. Okay. Sekejap saya stop. Right. Saya stop. Sekejap ya. Sekejap ya. Right. So I nak kongsi yang ini. Okay, alright, sorry, ada sikit technical. Alright, so this is an article that I found. Tadi kita dah tengok video, so tentang proses kejadian janin dan peniupan roh. Okay, so okay, bila I tengok benda ni, I rasa macam sesekali kita reflect balik lah macam mana kita boleh dijadikan, dan kita pun memang nothing great about human sebab everybody terjadi dalam cara yang sama. Okay, sebab saya reflect balik apa yang berlaku sekarang dengan keadaan COVID dan kita terkurung dan sebagainya, dan kita menyaksikan pula orang kata telatah bagaimana pemimpin kita menangani masalah ini. So I rasa sebenarnya kita semua sama because kita terjadi dalam proses yang sama. Right, so sekali kita reflect balik benda ni. So saya kongsikan satu artikel daripada website proses kejadian janin dan peniupan roh. Okay, so kat sini ada satulah yang hadis daripada Rasulullah SAW. Okay, telah masyhur di kalangan ulama Islam. Okay, dan kita berfahaman, okay, kejadian janin yang pertama ialah air mani kepada segumpal darah kepada seketul daging. Okay, so selama 120 hari. Right, so ini yang dimaksudkan. Rasulullah telah menceritakan, okay, baginda bahawa seseorang itu dihimpunkan dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi seketul daging, dan lepas tu Allah utuskan seorang malaikat untuk menulis 4 kalimah. So apa 4 tu? Amalan dia, ajal dia, rezeki dia dan nasib dia lah. Kemudian ditiupkan rohnya. So everybody is formed in the same way. Dan saya berfikir apa salahnya kita tengok balik perkara ini dan sama-sama jadi lebih humble. Kita ni sebenarnya tak ada means lah. We have no means in this world. Apa saja yang kita ada adalah dipinjamkan. So kita tengok balik proses bagaimana janin terbentuk dan sebagainya. So semua orang melalui benda yang sama. Okay, right. So berdasarkan daripada hadis tu, roh ditiup dalam janin pada waktu ianya berupa seketul daging yang pada zahirnya selepas 40 hari yang ketiga. Okay, so dalam 120 hari lah. Right, so sekarang kita nak tengok pertama ialah penjelasan Al-Quran tentang kejadian janin. Okay, so yang ni mengikut kita punya panduan lah Al-Quran. So kat sini, okay, Allah dah berfirman maksud dia, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari pati. So dari pati ni ialah yang dia cakap yang dekat sini, air mani ni. Okay. Okay, dari tanah. Okay, kemudian dijadikan pati itu setitis air mani pada penetapan yang kukuh, kemudian diciptakan segumpal darah beku dan kemudian menjadi seketul daging. Okay, kemudian menjadi beberapa tulang dan kemudian dibalut tulang itu dengan daging, dan setelah sempurna kami bentuk ia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. So apa yang berlaku dekat sini, saya minta semua reflect balik kenapa Allah jadikan kita dan kenapa pada satu masa yang telah ditentukan kita semua akan kembali kepada dia, dan pada satu masa yang ditentukan bahawa hari kiamat itu memang berlaku, akan berlaku kan. Jadi kita tak pasti itu masa kita ataupun selepas kita dan sebagainya, tetapi semuanya nak memberitahu bahawa roh kita ni dipinjamkan. Okay, so roh kita ni dipinjamkan. Right. So peringkat yang satu ialah peringkat air mani. Okay, kemudian kami jadikan nutfah, iaitu air mani yang terpancut keluar dari tulang sulbi lelaki dan tulang punggung perempuan. Okay, nutfah ini juga disebut sebagai pencampuran air mani lelaki dan
perempuan, okey, sebagaimana yang disebutkanlah okey dalam ayat Allah yang bermaksud sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setitis air mani yang bercampur benih lelaki dan perempuan. Okey, dia juga disebut sebagai telur yang telah disenyawa dengan beberapa peringkat yang semuanya masih dalam bentuk setitik air. So itulah asal kejadian kita. So setitik air. So we are nothing. Air tu pun daripada tanah. Okay, sebab saya melihat saya usahawan, saya menjalankan perniagaan, tetapi those days usahawan ni selalu kita fikir kita elak lah daripada cakap tentang hal politik, hal agama, hal bangsa, hal macam-macam kan. Tetapi kalau dalam keadaan sekarang saya melihat rakyat Malaysia bersatu, kita menolong orang dan sebagainya. Jadi sebenarnya tak ada apa yang hendak dibanggakan kerana kita ni terjadi daripada setitis air mani yang sebenarnya berasal daripada tanah. So apa salahnya kadang-kadang kita reflect balik perkara ni dan kita tahu bahawa yang menguasai segala-galanya bukan kita. Okay, right. So tu peringkat pertama lah. Okay, peringkat nutfah. Right. Kemudian peringkat kedua ialah segumpal darah. This is so amazing sebab I suka topik kelahiran, saya suka topik baby dan sebagainya. Tetapi benda ni dah Allah dah cipta awal lagi dah. Kita hanyalah orang kata mendapat ilmu mengikut apa yang dia izinkan. Right? So peringkat segumpal darah, segumpal darah melalui proses saya tengok peringkat alaqah ni ialah peringkat darah yang sangat merah dan darah beku. So tempoh peringkat ini ialah bermula daripada minggu kedua sehingga akhir minggu ketiga. How do we plan kita akan terjadi macam manusia sekarang kan? Tapi sebenarnya Allah dah design daripada awal lagi, daripada awal lagi. Right? So alaqah ni adalah darah. Segumpal darah. So peringkat ketiga ialah seketul daging. Seketul daging yang dinamakan mudghah. Okay, so bermulanya pada minggu keempat, tepatnya pada hari ke-22, jantung mula bergerak dan janin memasuki peringkat mudghah. Okay, so ni yang terperinci, dia kata seketul seperti seketul daging yang tidak ada bentuk apa-apa. Besarnya sekadar apa yang dapat digigit. Ukurannya sebesar biji gandum sehingga sebesar biji kacang, about 3 to 5 mm. Okay, so janin melalui proses pembesaran yang cukup cepat setiap hari, bahkan setiap jam. So siapa yang plan benda ni? Siapa yang kawal benda ni? So I just want to relay the message that at the end of the day, kita semua sebenarnya sama. Kita ada darah, kita ada tulang, kita jadi daripada baby, kita jadi daripada air mani daripada tanah. Itu semua benda yang sama. So there's nothing like you are more greater than me dan sebagainya sebab kita tak punya apa-apa. Okay, so kat sini dah cakap pasal seketul daging ni lah. Okay, right. So di akhir peringkat ini akan nampak sifat kejadian tangan, kaki, kepala, dada, perut. Okay, so inilah yang organ-organ dalaman ni semua. Okay, so bertepatan dengan firman Allah yang bermaksud daripada surah Al-Hajj ayat 5, kemudian kami jadikan seketul daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Okay, so ini peringkat yang ketiga. Kemudian peringkat keempat ialah peringkat kejadian tulang. Okay, so peringkat kejadian tulang di minggu ke-7. Timbulnya tulang. Okay, dan kami jadikan bentuknya mempunyai kepala, tangan dengan tulang-tulang dan urat sarafnya. So apa beza saya dengan yang lain? Sama. Okay, kita melalui satu proses di dalam rahim ibu pada minggu yang ke-7, janin mula membentuk tulang. Dan tubuh mula menjadi kuat. Dan Allah menjadikannya keras supaya menjadi tiang kepada tubuh mengikut bentuknya yang khas. So these are all ciptaan dia. Kita ni semua adalah ciptaan dia. So mengikut ilmu, janin tulang dijadikan pada awalnya kemudian dibaluti dengan daging. So bila dah jadikan tulang, so dibalut dengan daging pada akhir minggu ke-7 dan sepanjang minggu ke-8. How would we realise perkara ini berlaku secepat itu? Kuasa itu,
kuasa itu sangat sangat memang sangat strong, sangat kuat. Okay, dia jadikan janin yang macam tu terbentuknya dalam rahim ibu. Okay, right. So kemudian dapatlah berakhirlah peringkat kejadian bentuk manusia yang begitu kecil. Dan berakhirlah peringkat janin. Okay, so pada minggu ke-8. Kemudian yang membentuk, okay, so lepas tu daripada minggu ke-9 janin membesar dengan perlahan hingga minggu ke-12. Kemudian yang membesar dengan cepat hingga cepatlah kan hingga ke akhirnya. Right, so berlaku proses pembesaran semua anggota sebagai persediaan untuk menjalankan tugas masing-masing. Janin sudah pun ditiupkan roh. Okay, so kemudian ditiupkan roh dan dia mula bergerak dan menjadi satu kejadian makhluk yang lengkap lah, yang sempurna. Dia ada pendengaran, dia ada penglihatan, dia ada perasaan, dia ada gerakan. So all of us melalui proses ini. Okay, right. Kemudian okay, right. So inilah nak bagi tahu, okay, ni yang nak bagi tahu pada saya ada benda saya skip saya just nak bagi tahu. Okay, so demikianlah maka dengan ni. Right. Maka dengan riwayat ini proses kejadian janin dihimpun selama 40 hari yang pertama, kemudian menjadi darah, menjadi seketul daging dalam 40 hari juga. Okey, kemudian lepas tu dia menjadi sampai dia jadi sempurna lah, menghimpunkan kejadian. So dan terjadilah bayi. Okey, so terjadilah bayi. Okey, so ni adalah dia punya ni lah. Okay, so bila roh ditiupkan, so I think semua orang ada maklumat ni. Okay, so inilah, boleh baca artikel ni sampai habis. Okay, so itulah saja saya nak bagi tahu proses kejadian janin dan penhidupan roh dengan video yang saya pancarkan tadi. Okay, right, saya stop sharing. Okay, so apa yang saya nak kongsi adalah everybody comes from the same process. Tak ada apa yang membezakan atau melebihkan antara kita. So kita semua adalah manusia yang dipinjamkan nyawa dan sampai waktu tertentu kita akan pergi kepada dia balik. Okay, dan dan berlaku hari kiamat tu adalah satu hari yang pasti berlaku di dalam rahsia Allah. So kita bermula sebagai babies dan kita punya perjanjian kan, itu semua. So sampai kata Allah pilih kita ni dilahirkan melalui rahim ibu kita dan sebagainya. Right, so it's the same process. So tak ada bezanya, I dengan you tak ada beza. Okay, dengan orang lain sama, kita manusia yang sama melalui proses yang sama. So saya nak relate dengan apa yang berlaku dalam keadaan PKP, dalam keadaan lockdown, dalam keadaan COVID. Okay, so everybody is facing the same thing. Kita kena lalu proses vaksin, kita kena lalu proses SOP, sanitizing, semua tu, semua sama, tak ada membezakan pun. Right, so that's it. Mungkin lepas ni kita akan jadi lebih alert ataupun lebih sensitif ataupun lebih prihatin. Okay, so mungkin nasib yang lebih baik boleh take care of mereka yang mungkin terjejas atau terkandas sekarang dan sebagainya. Right, so bersesuaian lah, saya sukalah kalau tag kita jaga kita tu kan. So itu maksudnya. Right, at the end of the day, pertolongan siapa yang kita harapkan adalah pertolongan daripada Allah. So I nak kongsi macam ni sebab I think mothers yang sedang hamil bayi boleh tahu keajaiban ini sedang berlaku di dalam rahim dia. So it's time for mothers to keep citing prayers.
continue untuk berdoa, jangan putus. Okay, minta doa untuk bayi, untuk ibu, untuk keluarga, untuk bangsa, agama dan negara yang melalui pandemik yang kita dah lelah lah dengan benda ni. Okay, tapi saya nak bagi tahu kerana berlaku amazing things dalam rahim ibu sekarang untuk ibu yang hamil, that's the best thing Puan boleh buat ialah untuk berdoa. Berdoa untuk semua orang. Kerana sedang berlaku amazing things dalam tu dan dia berlaku sangat cepat. Okay, so daripada proses setitis air. Kalau kita tengok video-video lain pun kan macam mana kan, it's daripada setitis air yang terjadi daripada tanah. Okay, kemudian menjadi darah, kemudian menjadi daging, okay, dan untuk tulang dan sebagainya. Okay, so I think itu saja perkongsian saya. Saya harap kita sama-sama lebih jaga apa yang berlaku di sekeliling kita. Kalaulah kita ada some apa orang kata yang boleh kita kongsikan, kita kongsi, tetapi dalam masa yang sama jaga diri. Okay, jaga diri, tak perlu keluar kerana varian sekarang sangat membahayakan, lebih-lebih lagi kepada ibu hamil. Okay, ibu hamil dia sangat sensitif. Okay, so saya nak ucapkan tahniah kepada mereka yang sedang menanti kelahiran. So saya doakan semoga semua urusan dipermudahkan dan saya memang minta ibu yang hamil untuk terus berdoa untuk keadaan dan kesihatan ibu dan bayi, termasuk untuk kita semua yang sedang sama-sama berhadapan dengan wabak pandemik yang terlalu lama berlarutan. So kita sabarlah. Okay, kita sabar, insyaAllah kita akan dapat penyelesaian dia dan nampaklah masa depan selepas ini. Okay, right, so I think itu saja untuk kongsian saya hari Ahad ni. So I have saya ada beberapa mesej lah untuk saya sampaikan. So yang pertama sekali, menyedari bahawa saya dah kongsi wanita dalam pantang ni dia kesuntukan masa. Okay, kalau dia nak fikir tentang apa yang dia nak perlu makan, kalau dia tak ada bantuan, itu akan menjadi sedikit cabaran untuk dia. So kalau perempuan inginkan convenience, ingin untuk lebih mudah, kami melancarkan servis penghantaran makanan. Okay, cumanya ialah kerana COVID ni kita buat dekat Klang Valley sahajalah, di kawasan Lembah Kelang. So puan boleh inquire. Sebenarnya bila saya kira, saya rasa sama je kalau kita beli bahan mentah dan sebagainya, cumanya kita terpaksa spend lagi banyak masa dalam dapur. So itu dia punya kebaikan dia. Okay, so kalau nak tempah, boleh hubungi customer service kami ataupun masuk ke website saja. Right? Kemudian untuk ibu yang hamil daripada 18 ke 33 minggu, boleh daftar untuk sesi vaksin. So sekarang ni semualah tanggungjawab semua untuk vaksin. Supaya kita bila ada dah sampai certain percentage tu, so insyaAllah kegiatan harian dan aktiviti-aktiviti kita tu kita dah boleh teruskan. Yang selama ni dah dah terganggu lama dah. Okay, right. Jika ibu hamil tu dia lambat daftar, so mungkin dia akan dapat sesi vaksin dia selepas dia melahirkan lah. Right. Kemudian buat turun ibu percuma untuk panduan pemakanan semasa hamil. So ini sangat penting untuk ibu supaya bila kita berdepan dengan satu pilihan, kita akan ambil makanan yang lebih sihat dan lebih berkhasiat. Bukan apabila kita lapar je kita ambil je apa yang ada depan mata. So perkara tu kita kena tengok juga dari segi nutrisi dia dan juga dari segi kalori dia. Okay, so boleh muat turun ibu percuma untuk perempuan refer lah sebagai panduan. Okay, so I think itu saja untuk kali ini. Saya berharap dan saya berdoa supaya semua urusan dipermudahkan. Kita pun dekat saya punya pejabat pun kita macam ada cabaran kita juga, dengan PKPD ni. So
saya tak tahu apa game dia. Okay, so please help to extend prayers to us juga. Right, so thank you so much for all your support selama ini. Thank you. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.